hari ni punya kelas. Okay, so hari ni kita masuk tentang pengurusan wang berhemat. Kalau tengok dalam buku teks awak, okay, dia ada bab ni lah, pengurusan wang berhemat. Berhemat tu apa maksud dia? Dengan teratur, dengan baik berhemat. Okay, kita kena uruskan wang dengan berhemat lah. Okay, cuba cikgu tanya awak ada tabung tak dekat rumah? Siapa ada tabung? Ada. Okay. Cikgu dulu, tabung cikgu yang ada muzik tu. Korang ada tabung yang ada muzik? Okay, sebab tabung tu, kenapa dia ada muzik kan? Supaya nanti bila awak masukkan duit, dia akan ada muzik, awak rasa seronok untuk masukkan duit tu. So macam tu sekali ibu bapa cikgu, didik cikgu supaya mesti menabung lah. Okay, apa jadi kalau awak tak menabung, okay, susah untuk awak tak ada. Okay, dia mesti ada. Macam cikgu dulu, cikgu kena bagi 1 minggu, ayah cikgu akan bagi cikgu RM10. 1 minggu bayangkan RM10. Cikgu kena manfaatkan betul-betul. Sebab ayah cikgu tak akan bagi duit lebih daripada tu. Dia suruh cikgu berjimat. Okay, daripada RM10 tu, okay, contohlah hari ni, hari Isnin lah, contoh hari Isnin ibu cikgu bekal, ada bagi cikgu bekal. Jadi cikgu kata, oh, so duit boleh simpan macam tu. Kalau tak sempat baru cikgu guna duit tu. Tapi cikgu mesti letak 1 minggu sekurang-kurangnya RM4 ataupun RM3. Mesti ada cikgu akan letak dalam tabung tu. Kenapa? So nanti bila contohlah ayah cikgu dia tak bagi cikgu duit belanja, mungkin duit dia tak ada ke apa kan, so cikgu boleh gunakan duit tu balik. Ataupun awak boleh gunakan duit yang awak menabung tu untuk beli sesuatu yang awak suka. Okay, macam dulu cikgu beli basikal, okay, daripada duit cikgu tabung tu. So nampak tak cikgu menabung tu. Okay, so itu adalah manfaat untuk awak menabung lah. Okay, boleh. User ni siapa? Siapa user? Boleh beritahu saya siapa awak? Ni ke? Tiago ke? Bukan? Okay. Tiago, alright. Okay, so cikgu teruskan. Untuk hari ni, kita akan buat karangan panjang. Karangan panjang. Okay. So karangan ni bertajuk, okay, cuba baca arahan dia kat sini. Okay, dia kata, para pengguna sepatutnya bijak berbelanja dengan membeli barangan mengikut keperluan dan mengelakkan diri daripada bersikap boros. Okay, apa boros kat sini? Bersikap tamak. Boros maksudnya tamak. Okay. Dasarkan bahan rangsangan di bawah ini, tulis karangan yang berkaitan dengan manfaat-manfaat berbelanja secara berhemah. Okay, so take note kat sini kata manfaat-manfaat secara berbelanja secara berhemat. Okay, apa tu manfaat? Kebaikan. Okay, kita buat sekarang ni kebaikan berbelanja secara berhemat. Okay, sekarang kita kena bagi tahu, kita kena buat karangan berdasarkan poster ini. Okay, berdasarkan gambar rajah ini. Okay, nampak tak kat sini dia kata manfaat berbelanja secara berhemat. Okay, dia ada bagi awak 4 isi. Ini isi ni yang kita kena huraikan sebab ini perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima. Okay, perenggan pertama dan juga perenggan akhir penutup adalah penutup kesimpulan. Yang pertama tu pendahuluan adalah pendahuluan. Okay, sebab itulah dia bagi sini 4 isi. Okay, mengelakkan pembaziran. Okay, cikgu sekarang ni, cikgu akan bagi awak, kita huraikan satu-satu. Dan kemudian lepas daripada huraian tu, cikgu nak awak sendiri buat karangan ni. Okay, nanti cikgu akan bagi awak nombor telefon cikgu. Okay, kita akan berwhatsapp. So nanti awak gambar karangan awak tu dan bagi dekat cikgu. So itu je cara yang senang lah. Sebab email awak tak boleh kan. Okay, dengan cara tu cikgu boleh tanda kertas awak. Okay, so boleh sekarang ni sediakan kertas dan juga pen untuk kita conteng maklumat-maklumat tu. Mungkin cikgu tak sempat nak tulis kat sini. Okay, jadi awak dengar saja apa yang cikgu cakap. Okay, boleh? Boleh ya, student cikgu? Ya, nanti cikgu buat group. Okay, nanti cikgu buat group. Jangan risau. Okay ya, cikgu mulakan. Boleh? Okay, so untuk pendahuluan, macam mana kita nak
cakap pasal pendahuluan. Oh, sebelum tu kita kena baca dulu. Okay, kita baca dulu. Okay, yang pertama manfaat berbelanja. Kita kena faham dulu gambar rajah ni tentang apa. Okay, so manfaat berbelanja secara berhemat. Manfaat, kebaikan. Okay, kebaikan. Manfaat tu maksudnya kebaikan. Secara berhemat, secara baik, secara berjimat. Itu maksud dia berhemat. Okay, yang pertama mengelakkan pembaziran. Okay, yang kedua menyimpan wang lebihan untuk kegunaan keluarga. Okay, yang ketiga terhindar daripada bebanan hutang dan keempat memupuk nilai-nilai murni. Okay, nanti kita bincangkan empat ni. Kita baca dahulu. Kemudian dekat sini kata keperluan dan juga kehendak. Okay, keperluan dan juga kehendak, bila kita dengar, awak nampak macam maksud yang sama. Betul tak perkataan ni? Keperluan dan juga kehendak, sama maksud dia. Tapi sebenarnya, daripada perkataan tu, dia berlainan maksud dia. Apa tu keperluan? Nampak? Dia kata sini sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan hidup. Keperluan. Maksudnya kita, kalau tak ada benda ni, kita tak boleh hidup macam tu. Itu maksudnya keperluan. Okay, contohnya makanan. Okay, kalau awak tak ada makanan, awak boleh mati macam tu. Okay, itu keperluan. Nampak tak contoh kat sini? Tempat tinggal. Kenapa awak perlukan tempat tinggal? Untuk awak berteduh daripada cuaca. Okay, daripada benda yang berbahaya. Okay, sebab tu kita perlukan tempat tinggal. Makanan dan juga pakaian. Kalau tak ada pakaian pun awak tak malu ke? Kan? Macam tu. Okay, sebab tu itu keperluan. Okay. Tapi kehendak pula, maksud dia apa? Sesuatu yang ingin dimiliki. Yang awak rasa awak nak. Okay. Contohnya, barang hiasan. Cincin, anting-anting. Okay. Lepas tu rumah mewah. Okay. Tadi tempat tinggal, kita perlukan tempat tinggal. Tapi kita tak kisah tempat tinggal tu macam mana. Yang penting boleh melindungi kita daripada benda yang berbahaya. Itu tempat tinggal. Manakala kat sini kehendak, nampak tak ada cakap sini? Rumah mewah. Rumah yang besar mewah. Itu kehendak. Awak boleh je buat rumah kecil sebagai tempat tinggal. Tapi awak perlu, mungkin awak banyak duit. So awak kata, daripada tak buat apa duit ni, kita buat rumah mewah. So itu kehendak. Okay, maksudnya kita nak miliki benda tu. Ataupun pakaian berjenama. Macam tadi, pakaian, kita perlukan pakaian. Tapi awak kata, oh saya tak pakai selain pada jenama Nike. Yang lain semua saya tak pakai, saya pakai jenama Nike saja. Sebab apa? Itu kehendak awak. Okay, bukan keperluan. Alright? Boleh? So ini kita kena huraikan dalam satu karangan. Okay, dalam satu karangan. Okay, so yang pertama, okay, kita buat pendahuluan dahulu. Okay, cikgu tengok rata-rata cikgu punya anak murid, student cikgu, korang tak pandai lagi buat pendahuluan, betul? Tapi bagi cikgu pendahuluan paling senang. Kiranya sekarang ni kita bagi tahu pendahuluan tentang apa? Tentang berbelanja secara berhemat. Bukan manfaat, tapi kita bagi tahu berbelanja. Okay, kita bagi tahu sekarang ni, okay, apa tentang berbelanja, spending. Okay, boleh? Okay, kalau kita nak teruskan yang ni, kita kena bagi tahu dulu. Okay, apa berkaitan dengan berbelanja? Okay, contohnya, awak boleh cakap sini pendahuluan. Ini cikgu uraikan untuk pendahuluan dulu. Okay, kita buat pendahuluan dulu. So salin, cikgu takkan ulang balik. Salin. Okay, kita bincangkan pendahuluan dulu. Okay, untuk pendahuluan. Okay, cikgu nak awak mulakan dengan karangan. Mulakan karangan tu dengan hari tu cikgu ada bagi awak kan penada wacana, betul tak? Ada kertas ni, penada wacana tu. Ingat? Okay, cuba cek balik. Okay, tengok kertas tu semua. Semua tengok kertas tu. Okay, nampak tak yang A? Cikgu cakap situ, penanda wacana untuk memulakan karangan. Okay, untuk memulakan karangan. So, awak boleh gunakan ni, nombor 1 sampai nombor 15 yang cikgu senaraikan ni. Iaitu pada era globalisasi ini, okay, dalam meniti arus kemodenan ini, dewasa ini, pada masa ini, kini, desa warsa ini. Desa warsa tu pada zaman yang moden ini. Itu maksudnya desa warsa ini. Okay, so kalau cikgu nak awak guna yang macam ni. Yang senang lah. Pada era globalisasi ini. Ataupun dewasa ini. Okay. Kenapa macam ni tau? Kita mulakan dengan kita punya arus kemodenan ni. Okay, sekarang ni arus kemodenan kita Malaysia. Negara Malaysia semakin moden, betul? Bila semakin moden, banyak produk-produk
yang dijual untuk meningkatkan ekonomi negara ataupun ekonomi dunia. Betul tak? Kenapa cikgu kata ekonomi negara dan juga dunia? Okay, kerana ekonomi dunia mungkin contohlah bukan produk Malaysia. Contohnya bukan produk Malaysia, Adidas, Nike, itu semua produk luar negara. Bila awak beli produk-produk macam tu, awak menaikkan mata wang negara yang buat produk tu. Seterusnya meningkatkan mata wang dunia. Tapi contohlah awak beli produk Malaysia. Contohnya yang jenama Malaysia. Okay, sebagai contoh apa jenama Malaysia? Apa jenama Malaysia? Contoh? Jangan kata Nestle. Nestle bukan jenama Malaysia. Apa tu nama coklat tu? Cikgu lupa lah. Ada satu nama coklat tu. Okay, contohlah produk Malaysia. Okay, awak beli produk Malaysia banyak, so kita meningkatkan mata wang kita. Okay, so itu berkaitan. So cikgu nak awak gunakan yang tadi tu, contoh cikgu gunakan sini pada era globalisasi ini. Okay, gunakan ayat ni. Okay. Dan awak sambung seterusnya. Okay, kita bincang dulu apa yang patut awak letak dekat pendahuluan. Cikgu takkan buat karangan kat sini sebab cikgu nak awak buat sendiri. Okay. Gunakan ini untuk mulakan ayat. Mulakan dengan pada era globalisasi ini. Okay, kemudian dekat sini awak kena huraikan apa? Okay, berbelanja secara hemat. Apa maksud dia? Okay, apa yang awak boleh bincangkan? Okay, apa yang awak boleh cakap sekarang ni tentang berbelanja secara berhemat? Okay, dah salin yang ni, cikgu akan huraikan. Okay, contohnya apa yang boleh cakap sini berbelanja secara berhemat tu, yang ni, awak kaitkan dengan ni, keperluan dan juga kehendak. Ataupun awak boleh katakan kat sini, awak kaitkan dengan pada musim perayaan. Kenapa? Okay, cikgu beritahu awak, pada musim perayaan je kan, kita akan beli barang baru, betul? Contoh, Deepavali, awak nak hias awak punya rumah cantik-cantik, betul tak? Mesti awak akan beli produk yang baru, barangan yang baru. Contohnya awak tukar kerusi, sofa dan sebagainya. Supaya orang yang datang boleh nampak, wah cantiknya rumah ni, betul tak? Ataupun awak boleh katakan nak hias rumah, besarkan lagi rumah awak. Okay, so itu sebenarnya adalah berbelanja. Okay, ataupun baju, betul. Awak ada je baju kat rumah, tapi awak berbelanja lebih supaya nampak cantik. Jadi sekarang ni, apa yang kita boleh bincangkan kat sini pendahuluan, awak boleh katakan, okay, berbelanja ni kita kena ikut keperluan, bukan kehendak. Okay, lepas tu awak boleh cakap sini, apa tu keperluan? Okay, lepas tu apa tu kehendak? Okay, dan lepas awak habis terangkan macam ni, awak bagi contoh, iaitu pada musim perayaan. Macam tu. Okay, pada musim perayaan. Boleh? Sebab bila masa musim perayaan mesti buat sale, betul tak? Mesti ada pasar raya yang akan buat sale dalam bahasa Melayu. Membuat kan, buat sale. Kalau dalam bahasa Melayu macam buat sale. Ush, KitKat Hershey's. Itu jenama luar negara kan? Jualan. Okey, jualan. Okey. Pada musim perayaan mesti buat jualan. Okey, membuat jualan. Membuat jualan apa? Besar-besaran. Macam contohlah 70% 70% off. Saja. Dia 70% jualan 70%
Macam tu jualan 70% ataupun 30%, ya kan? Potongan, potongan 70%. Dari situ jualan contohnya potongan 70%. Macam tu. Ataupun dan sebagainya. Tapi kan, pendahuluan ni cikgu nak awak buat ringkas. Jangan terlampau panjang. Okay, make sure awak kena pastikan karangan pendahuluan, pastikan pendahuluan sekurang-kurangnya awak buat 4 baris atau 4 ke 5 baris. Boleh faham apa tu baris? Line tu. Line tu 4 hingga 5 baris. Okay, pastikan pendahuluan awak buat 4 hingga 5 baris. Okay. Ada lagi tak idea? Contoh awak ada idea lain, kita boleh kupaskan. Awak boleh letak kat chat. Apa lagi awak boleh cakap kat sini? Pendahuluan. Tadi cikgu dah beritahu awak boleh gunakan sini. Keperluan dan juga kehendak awak boleh huraikan. Kalau awak huraikan terlampau panjang ni, contohlah, yang ni kan, awak kata kita kena berbelanja mengikut keperluan dan juga kehendak. Okay, kerana kalau kita ikutkan keperluan, kita akan dapat berjimat. Tetapi kalau ikut kehendak, kita akan rugi. Betul? Betul tak? Betul tak? Kan? Sebab tadi keperluan apa yang kita betul-betul perlukan untuk hidup kita. Tapi kalau awak ikut kehendak awak, okay, contoh dekat bank duit awak tinggal 200 saja. Lepas tu awak tengok, wah cantiknya baju ni. Baju Adidas pula tu, macam tu contoh. Awak nak juga beli, tapi duit dalam bank tinggal 200. Baju tu mungkin 150. Takkan awak nak tinggal RM50 je dalam bank, nanti awak nak makan apa? Okay, macam mana awak nak hidup? Okay, sebab tu itu kehendak. Jadi awak kena cakap, kita kena berbelanja mengikut keperluan, bukan kehendak. Okay, so huraikan yang ni. Boleh? Ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya cikgu? Mungkin korang tak faham untuk pendahuluan? Boleh? Itu saja pendahuluan. Dan juga pendahuluan, okay, kalau awak punya pendahuluan pendek, contohnya awak tak tahu lagi nak hurai apa, kalau pendek, cikgu alu-alukan awak gunakan peribahasa. Okay, peribahasa ni cikgu rasa yang paling sesuai adalah bersusah dulu pendapatan susah dulu pendapatan ya. Bersenang-senang dulu. Okay. Oh, bersenang-senang dulu. Bersenang-senang dahulu. Kan betul lah. Bersusah-susah dahulu. Bersusah-susah dahulu. Pendapatan. Pendapatan ke? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ataupun awak boleh cakap cikgu cari. Okay, yang ni. Ataupun ini maksud yang sama. Ini maksud yang sama, peribahasa ni. Okay. Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Okay. Maksud peribahasa dua-dua ni sama je. Maksud peribahasa ni adalah
maksud dia. Apa maksud peribahasa ni? Berenang-renang ke tepi, berakit-rakit ke hulu. Ke hulu tu tahu tak ke hulu tu macam mana? Berakit-rakit tu contohlah ini adalah kawasan sungai yang luas. Sungai yang luas. Awak nak seberang daripada sini ke sebelah sini. Okay. Awak naik rakit dahulu. Betul? Awak kena naik rakit dahulu. Kenapa awak kena cuba awak bayangkan awak berenang. Susah tak berenang? Susah kan? Jadi susahlah. So awak kena naik rakit tu untuk pergi ke hulu. Ke hulu. Okey, ke hulu. Sekejap. Ke hulu tu maksud dia hujung sungai. Cikgu sekali lagi. Berakit-rakit ke hulu maksud dia daripada hujung sini ke hujung sini. Hulu tu maksud dia hujung sungai. Takkan awak nak berenang, susah kan? Jadi kita kena naik rakit tu, maksud dia untuk menyenangkan awak. Okay. Kemudian berenang-renang ke tepian. Dah sampai ke tepi, baru awak berenang untuk memudahkan awak. Okay, itu maksud dia. Jadi kat sini maksud dia sebelum kita menempuh yang senang, kita kena tempuh yang susah dahulu. Okay, so itu maksud dia. Okay, pendahuluan ni cikgu nak awak terangkan macam ni. Ada apa-apa soalan untuk yang ni pendahuluan? Cikgu harap tiada. Okey, cikgu padam yang ni. Semua dah salin? Okey, semua dah salin lah. Ada yang cakap dengan cikgu, cikgu akan teruskan. Okey. Okey, kemudian cikgu akan bincangkan isi yang pertama. Okey, isi yang pertama adalah mengelakkan pembaziran. Okey, ini manfaat yang pertama. Okey, manfaat berbelanja secara berhemat. Maksud dia, kalau kita belanja dengan baik, dengan berfaedah, maksud kita hanya membeli barang keperluan kita sahaja, kita dapat mengelakkan pembaziran. Okey, dapat mengelakkan pembaziran. Sebagai contoh, isi yang pertama. Okey, so isi pertama ni cikgu boleh cakap sini. Membeli barang keperluan supaya ingat cikgu ajar awak bila kita tulis isi, kita kena letak peringkat isi kan? Okay, kita kena letak isi, huraian, contoh. Jadi tadi isi dia kita cakap mengelakkan pembaziran. Ini huraian kita, membeli barangan keperluan sahaja supaya dapat berjimat atau dapat mengelakkan pembaziran. Mungkin awak boleh tambah lagi ayat kalau awak ada. Okay. Kemudian ini huraian kan? Sekarang ni contoh. Okay, apa contoh dia? Okay, kita hanya beli barang keperluan dan mengelakkan pembaziran. Siapa boleh beritahu cikgu? Tadi kita ada kan kat sini. Ni dah bagi tahu dah. Okay, tu keperluan. Nampak? Keperluan kita cakap sini, sesuatu yang diperlukan. Okay, jadi contohnya apa contoh yang kita perlukan? Boleh cakap kat sini. Boleh huraikan. Membeli barangan seperti, okay, contohnya awak beli berpada-pada. Okay, kena lihat apa lagi? Berpada-pada, lepas tu awak kena cakap beli barangan yang berpatutan. Tahu berpatutan? Harga dia reasonable, berpatutan. Takkanlah contoh awak beli keropok. Patutnya keropok harga dia snack. Beli snack kan, contoh coklat. Biasa coklat yang bar besar tu pun RM6. Tiba-tiba awak nak beli coklat yang harga dia RM30. Berbaloi tak? Kan? Tak berbaloi kan? Untuk awak beli RM30. Awak adalah pelajar. Beli RM30 itu sangat mahal. Okay, so kena beli barang yang berpatutan. Okay, untuk mengelakkan pembaziran. Okay, ataupun beli apabila musim jualan. Macam tadi cikgu kata tu jualan murah. Okay, jualan murah. Okay, so ini dapat menjimatkan
untuk mengelakkan kita membazir. Okey? Beli barangan apabila musim jualan. Okey? Beli masa berjualan. Boleh faham? Ini contoh dia. Okey, isi pertama, cikgu dah habiskan penerangan. Boleh? Dah siap salin? Isi pertama? Dah? Yang lain? Boleh ya? Ada soalan? Okey, cikgu teruskan untuk isi yang kedua pula. Okey, isi kedua adalah cikgu ambil inilah terhindar daripada bebanan hutang. Terhindar daripada bebanan hutang. Okey. Yang ni senang je awak cakap. Awak kena bagi tahu macam ni. Elakkan membeli barangan yang harganya mahal, okey. Okay, contohnya sekarang ni kan, selalu diorang buat macam ni. Biasanya cikgu nampak kan, para pelajar, diorang sekarang dah boleh pakai iPhone, betul tak? Okay, kerana apa tau? Kerana kita punya rangkaian internet ataupun kita punya rangkaian telekomunikasi, contohnya Digi, Celcom, diorang akan buat macam jual handphone sekali dengan bayaran bulanan. Maksudnya diorang boleh dapatkan iPhone tapi diorang kena bayar bulan-bulan. Nampak tak? iPhone harga dia 3,000, 4,000. Tapi untuk pelajar macam awak, untuk bayar benda tu, awak kena bayar bulan-bulan. Jadi itu pun akan menyebabkan awak berhutang. Itu pun salah satu hutang juga. Maksudnya awak tak bayar secara penuh. Awak bayar berbulan-bulan. Itu pun hutang. Okay, untuk mengelakkan kita daripada membeli barangan yang ada hutang ni, okay, kita kena elakkan beli barangan yang mahal. Jika mahal terlampau, awak tak mampu. Okay, lepas tu awak boleh cakap sini, beli barangan. Okay, ini pun ada peribahasa. Beli barangan mengikut apa tu tadi? Ada dah tadi. Beli barangan mengikut belanja bulanan. Okay, belanja bulanan. Okay, itu pun awak boleh kata sini peribahasa dia. Peribahasa okay. Ini peribahasa dia. Peribahasa yang boleh cakap sini kan, beli barangan mengikut belanja bulanan. Okay, iaitu peribahasa dia. Cakap sini, ukur baju di badan sendiri. Okay, maksud peribahasa dekat sini adalah awak nak beli baju, takkan awak nak pergi beli baju awak tapi awak pergi ukur dekat badan ayah awak. Nampak tak, ayah awak besar daripada awak kan? So takkan awak nak pergi ukur kat badan orang lain. Awak kena ukur diri sendiri. So berbelanja mengikut keperluan awak. Okay, itu maksud dia. Okay, ini maksud dia. Cikgu bagi tahu maksud sekali ya. Supaya awak faham apa tu maksud peribahasa ni. Okay, maksudnya okay, kemampuan sendiri. Okay, macam tu. Kalau gaji awak besar tak apa, awak boleh beli semua. Tapi kalau gaji awak sikit, so kena ikut keperluan. Ataupun ikut berapa yang awak dapat. Okay. Dapat tampung diri sendiri. Itu maksud dia. Okay, boleh? Ini maksud peribahasa tu. Awak gunakan peribahasa ni. Ukur baju di badan sendiri. Maksudnya berbuat sesuatu atau berbelanja kemampuan sendiri. Nanti kalau buat karangan, jangan letak maksudnya ni. Maksud ni untuk awak. Supaya awak faham apa peribahasa yang cikgu bagi kat awak ni. Boleh faham yang lain? Student cikgu? Jangan masukkan maksudnya ya. Masukkan ini saja. Ukur baju di badan sendiri. Okay.
Macam mana awak nak letakkan peribahasa dalam karangan? Okay, contohnya bila awak dah buat karangan, okay, macam ni. Awak boleh mulakan dengan bab kata peribahasa. Bab kata peribahasa. Okay, lepas tu koma, masukkan peribahasa tu. Okay, masukkan peribahasa tu. Atau awak boleh kata seperti ukur baju di badan sendiri. Okay, seperti, lepas tu masukkan peribahasa tu. Okay, boleh? Awak boleh kata macam tu. Boleh faham? Bab kata peribahasa. Tapi cikgu galakkan awak gunakan ni. Bab kata peribahasa. Bab kata peribahasa. Okay, bab kata peribahasa, ukur baju di badan sendiri. Titik. Macam tu. Tak payah letakkan ni. Maksud ni jangan letak. Maksud ni tak. Ini untuk diri awak supaya awak faham apa peribahasa yang cikgu bagi awak ni. Boleh? Okay. Okay, contohnya elakkan barangan ni kan. Contoh dia macam mana? Contoh dia okay, awak boleh cakap sini bukan contoh. Awak boleh bagi tahu sebab. Kenapa? Sebab sini kalau contoh susah kan, kita letak sebab. Okay, sekarang ni cikgu gunakan sebab dia. Kenapa awak kena hindarkan diri daripada hutang? Kerana, okay, bayangkan kalau keluarga tu berhutang. Contoh ayah dia hutang beli kereta. Okay, apa jadi? Mesti ada pertengkaran. Okay, bukan berlaku pertengkaran. Pergaduhan antara suami isteri. Sebab apa? Ayah dia dah tak cukup duit. Ibu dia pula nak minta duit lagi. Anak dia perlu duit lagi. So ayah dia akan ada stres. Okay? Lepas tu daripada stres akan ada pertengkaran. Tak pertengkaran. Okay, akan berlaku. Okay, so nanti sambung balik. Pertengkaran akan berlaku dalam sebuah keluarga. So disebabkan tu keluarga tu takkan keluarga akan menjadi kucak kacir. Okay, macam tu. Keluarga. Keluarga akan menjadi kucar kacir. Tahu maksud kucar kacir? Dia akan jadi serabut. Kucar kacir. Dia akan jadi tidak tenteram, tidak aman. Itu maksud dia kucar kacir. Okay, itu maksud dia kucar kacir. Okay, so ini untuk perenggan kedua. Boleh? Pertengkaran maksud dia bergaduh. Pertengkaran maksud dia bergaduh. Okay, ni pertengkaran maksud dia